Juga Ustaz Wali selaku penyelaras kepada program kita dan juga moderator pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan daripada kitab kecil kita ni, iaitu Fiqh Harta. Kita masih lagi pada bahagian yang pertama, iaitulah tentang fiqh mencari harta. Kita masih lagi berbincang tentang proses mencari harta. Bagaimana dalam pengarang kitab kita ini cuba memberikan satu tasawur ataupun world view, bagaimana Islam menjelaskan kepada kita proses interaksi dengan harta ini sebagai satu perkara yang sangat penting untuk kita sama-sama fahami, supaya kita dapat melakukannya selari dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Kerana seperti yang kita sebutkan selalu, Islam bukanlah agama yang anti kepada harta, cuma Islam menekankan bahawa di sana ada peraturan, ada panduan yang mana kalau kita mengaku diri kita ni sebagai Muslim, sebagai seorang hamba yang menyerahkan diri kita kepada Allah, kita mengaku kita hamba, kita ada Tuhan, maka kita perlu patuh kepada peraturan yang ditetapkan oleh syarak, termasuklah dalam urusan harta kita. Kerana sebelum ini kita telah melihat bagaimana hakikat harta seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bukan milik mutlak kita. Kita diberikan tanggungjawab untuk berusaha. Maka apabila kita memperolehi, kita kena yakin bahawa apa yang kita dapat itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sedar ianya adalah kurniaan, maka disitulah yang perlu kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni tadi. Kita akan sambung pada pagi ini muka surat 56, tuan-tuan, iaitulah perbincangan tentang memakan harta dengan jalan yang batil. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan memakan harta dengan jalan yang batil itu? Pagi ini kita nak sambung kepada perkara yang kelima daripada 6, berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan ataupun penjelasan kepada ayat yang kita bacakan itu. Yang mana perkara ke-6 ini ialah tentang hasil daripada perkara yang haram hukumnya. Jadi maksudnya sesuatu yang hukum asalnya ataupun ain perkara itu adalah haram pada sisi syarak, maka hasil daripada perkara tersebut juga hukumnya adalah haram. Okay, jadi contoh disebut di sini arak. Kita tak minum, tapi kita jual. Maka hasil daripada jualan arak itu hukumnya adalah haram. Bangkai, contohnya bangkai ini mungkinlah kita faham, takkanlah bangkai yang busuk itu, tak. Maknanya contohnya satu binatang yang halal dimakan tetapi disembelih dengan cara yang salah menurut syarak. Maka yang kita jual tu bangkai. Okay, sebagai contohnya kita katakan, kita ada satu stall jual ayam, yang mana customer kita ni adalah non-Muslim. Jadi kita pun pergilah cari orang yang bukan Islam juga untuk menyembelih ayam tu, sebab kita kata tak kisahlah, sebab yang nak jual, yang nak makan tu adalah non-Muslim. Jadi tak semestinya kita dapatkan tukang sembelih tu Muslim. Jadi Muslim menjadi tukang sembelih sebagainya. Halal dimakan tapi disembelih bukan dengan cara yang patuh syariah, maka hukum binatang itu adalah seperti bangkai. Jadi bila kita jual, maka ianya sama dengan hukum menjual bangkai. Jadi kerana itu maka kita makan hasilnya adalah haram. Okey, khinzir. Ini cerita yang kita biasa dengarkan, duduk di kampung, di kawasan-kawasan dalam pedalaman dan sebagainya. Dia pergi ke hutan, dia pergi contohnya nak menembak, nak berburu, tiba-tiba dia dapat babi. Jadi dia ambil daripada babi itu, dia pergi jual dekat orang bukan Islam. Maka dia tidak boleh untuk menjual hasil daripada babi tersebut ataupun khizir itu. Cumanya ada perbincangan dalam fiqh yang dipanggil sebagai istilah at-tanazul 'anil ikhtisas. Dia bukan jual, tetapi dia melepaskan, sebab contohnya bila dia pergi ke hutan, dia berburu, dia tembak, dia ingatkan rusa, dia ingatkan mungkin pelanduk, tembak, pergi tengok, rupanya babi. Jadi benda itu sebabkan benda yang liar, maka dia boleh ambil. Jadi maksudnya dia bukan memiliki benda itu, tapi cuma benda tu dia dapat hasil perburuan dia. Jadi bila dia pergi, contohnya balik, dia mungkin letak atas kenderaan dia, contohnya pergi ke bandar,
Okey, jadi dia bukan jual, tapi di tanazul 'anil ikhtisas ni ada perbincangan dalam kalangan fuqaha, hatta dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada perbincangan tentang perkara ini, dia panggil tanazul 'anil ikhtisas, sesuatu yang di bawah penguasaan kita. Jadi maksudnya sebab macam tadilah, dia dah guna tenaga, contohnya bila dia tembak tu adalah modal yang dia keluarkan, peluru. Lepas tu dia pula tenaga, dia pula angkat benda tu bawa atas kenderaan dia daripada dalam hutan keluar ke pekan contohnya. Jadi benda itu di bawah, kita kata bukan pemilikan, tapi maksudnya di bawah penguasaan dia. Jadi dia nak melepaskan tadi itu, maksudnya takkanlah nak lepaskan secara begitu saja. Jadi dia panggil tanazul 'anil ikhtisas, itu bukan walaupun nampak proses zahirnya macam jual beli, tapi dia tak boleh mengatakan ataupun kontrak itu, transaksi itu bukan transaksi jual beli. Tapi transaksi yang dipanggil sebagai tanazul 'anil ikhtisas, itu ada perbincangan lain lah. Maksudnya kalau kita bersemuka ni senang, kita boleh cerita sampingan yang tu. Tapi ini untuk makluman, kefahaman kita sajalah. Jadi maksudnya ada ruang yang kita katakan tadi itu, dia panggil tanazul 'anil ikhtisas. Yang tak dibenarkan adalah secara akad ataupun transaksi jual beli. Maknanya kita jual babi yang ditembak di hutan tadi itu dengan akad tu, okey, saya jual ke awak lah dengan harga 100. Itu tak boleh. Jadi mengambil hasil daripada sesuatu yang haram, maka hukumnya juga adalah haram. Hasil tu dengan transaksi jual beli tadilah. Dan isu ni juga dibincangkan satu ketika dahulu, ialah jual najis haiwan sebagai contohnya. Okey, kita ada belah ayam contohnya kan, tai ayam tu kita jual. Jadi ada perbahasan fuqaha. Maknanya kalau kita jual tu atas nama jual tai ayam, tak bolehlah sebab tai ayam itu najis. Jadi menjual najis tidak sah pada sisi syarak. Tetapi itulah ada perbahasan fuqaha tadi, dia pergi kepada yang pertama tanazul ikhtisas pun boleh, ataupun yang kedua dia kata dia bukan jual, dia kenakan upah, charge contohnya. Okey, maknanya dia untuk katakanlah satu beg 30 kilo tai ayam ni tadi. Okay. Jadi setiap 30 kilo ayam ni, tai ayam ni, dia charge dari segi upah proses untuk dia nak kumpul daripada reban, masukkan dalam guni tadi, lepas tu nak pack itu. Jadi maknanya dia kenakan charge setiap satu contohnya RM50. Tapi bukan jual. Kerana jual najis ini tidak sah. Akad jual beli yang melibatkan sesuatu yang najis itu tidak sah. Okey. Ataupun patung berhala. Contohnya, okay? Dia bukan dia buat benda tu, dia bukan sembah berhala, tapi dia cuma jual saja. Hukumnya juga adalah haram. Anjing, pelacuran terlibat, dia tak terlibat dalam pelacuran, dia jadi ejen saja. Ataupun istilah orang Melayu panggil bapa ayam pun tak boleh. Bomoh dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, inilah kita katakan hadis yang menjadi rujukan fuqaha yang menjelaskan tentang hukum haram untuk kita mengambil hasil daripada sesuatu yang asal hukumnya adalah haram. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai khinzir dan juga patung berhala. Dan begitulah hadis yang seterusnya. Rasulullah melarang an thamanil kalbi, harga yang diperolehi daripada anjing. Maksudnya bila thaman ini maksud jual belilah. Bila kita thaman ni maksudnya harga yang dibayar. Jadi sebab tu jual beli memang totally haram hukumnya. Yang melibatkan sesuatu yang bernajis pada sisi syarak. Okey. Jadi thamanil kalbi, harga daripada anjing, sebab anjing tu dianggap sebagai najis. Wa mahril baghi, hasil pelacuran ataupun disebut sini sebagai hasil zina. Wa hulwanil kahin, upah bomoh. Okey, upah bomoh contohnya. Okey, kita tak terlibat, kita jadi orang tengah, kita jadi orang kata pemediator saja. Siapa yang baru ni pernah viral kan, ada orang yang buat sihir contohnya. Jadi kita jadi orang tengah. Siapa nak, okey, saya boleh arrangekan dia punya appointment. Jadi saya charge service charge katakanlah 10% ataupun berapa bayaran terjadi. Jadi hasil itu hukumnya juga adalah haram. Wa hulwanil kahin.
Maknanya ini adalah pawang dan bomoh dan sebagainya yang menggunakan jalan yang salah pada sisi syarak lah. Okay. So itu perkara yang kelima daripada harta yang batil. Yang keenam, yang termasuk dalam kategori memakan harta dengan jalan yang batil ini ialah harta anak yatim. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar yang perlu untuk kita sama-sama perhalusi tuan-tuan dan puan sekalian, kerana anak yatim ni adalah satu golongan yang mendapat kedudukan yang istimewa pada sisi Allah, bahkan pada sisi Rasulullah SAW sendiri pun kalau kita tengok. Kerana kita tahu Nabi ini pernah menjadi anak yatim. Jadi sebab itu Nabi memberikan kemuliaan kepada para anak yatim. Jadi sebab itu hukum memakan harta anak yatim ni adalah hukum yang sangat jelas dari segi larangannya, kerana disebutkan di dalam Al-Quran tentang perkara ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jadi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jangan kamu mendekati harta anak yatim. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat Allah kata wala taqrabu, maksud larangan Allah itu bukan hanya larangan jangan makan saja. Dan sebab larangan makan ini pun, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah menyebut adalah ayat yang lain Allah kata apa? Orang yang makan harta anak yatim dengan jalan yang batil ini, Allah kata la ya'kuluna illa fi butunihim nar. Mereka tidak makan kecuali dalam perut mereka itu sebenarnya adalah api neraka. Jadi maksudnya satu gambaran yang sangat serius daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai larangan makan harta anak yatim ini tadi. Tapi dalam ayat yang kita baca ni, dia sama dengan larangan zina. Larangan zina kalau kita perhatikan tuan-tuan betapa seriusnya kesalahan zina itu, Allah bukan kata wala taznu, jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Jadi maknanya di sini harta anak yatim juga sama, sehingga Allah kata wala taqrabu malal yatim, janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Maknanya dengan cara yang kamu boleh bantu supaya harta itu terjaga, bahkan mungkin harta itu dapat dikembangkan. Hatta yablugha asyuddah, sehinggalah mereka itu sampai kepada umur yang dewasa. Maknanya sehingga dia sampai akal baligh lah. Sebab anak yatim kalau kita tengok dalam undang-undang di Malaysia, kalau tak silap saya, dia sampai umur 17 atau 18 tahun sehingga mereka boleh menguruskan sendiri harta tersebut. Dan dalam Quran sendiri pun bahkan ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita nak menguruskan harta anak yatim ini, sampai bila kita patut beri kepada mereka hak untuk mengurus sendiri. Itu ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita perlu menguji mereka tentang pengurusan keuangan ni tadi, sampailah kita berpuas hati mereka mampu berdikari untuk menguruskan dengan cara yang baik, maka barulah kita boleh lepaskan pengurusan harta mereka itu kepada mereka sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu menjaga kepentingan harta anak yatim ini dengan baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, menjaga harta anak yatim ini adalah satu cabaran yang besar. Jadi apatah lagi kalau ada golongan yang mengambil kesempatan daripada golongan anak yatim ini untuk mereka mendapat kepentingan peribadi dan sebagainya, maka itu sudah tentulah satu perbuatan yang sangat keji pada sisi syarak. Jadi tuan-tuan, demikianlah dia kata 6 cara mencari harta yang diharamkan oleh syarak. Berdasarkan kepada ayat tadi sebut secara umum yang kita bacakan sebelum ini. Kalau tuan-tuan lihat ayat daripada daripada surah surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Jadi penjelasan kepada ayat 29 itulah yang lahirnya 6 senarai yang kita bincangkan di sini. Jadi sebab itu dia kata apa? Situlah kita lihat bagaimana Al-Quran dan juga Sunnah menyebut cara dan bukan sahaja bentuk. Ini kerana bentuk boleh berubah-ubah mengikut zaman, peradaban, manakala cara di sebaliknya akan tetap sama. Harta anak yatim
perjudian. Mungkin berbeza. Kalau dulu ni judi itu dengan cara kita kata main daun itu, tapi sekarang ni judi macam-macam. Dulu mungkin judi dengan nombor ekor saja, sekarang judi boleh berlaku online. Macam-macam. Jadi apa juga innovation yang berlaku dalam perkara-perkara yang disebutkan sebagai batil ini tadi, maka hukumnya adalah sama. Ya, hukumnya kekal sebagai haram. Okey, baik tuan-tuan. So itu 6 perkara yang kita perlu berhati-hati, 6 proses mencari harta yang kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terjerumus dalam memakan harta yang batil. Dan yang terakhir tuan-tuan, prinsip yang terakhir, prinsip ke-11 dalam mencari harta ini, iaitulah dia kata apa? Satu perkara yang kita mesti realize, yang kita mesti sedari, ialah harta tidak boleh membeli segala sesuatu. Sebab hari ini tuan-tuan, orang menganggap bahawa kita kena kaya. Sebab bila kaya ni semua benda kita boleh buat. Tidak semestinya. Okay? Walaupun kita tahu dengan harta tu banyak kebaikan yang kita boleh buat, betul, benar. Tetapi ingat, jangan sampai kita menganggap seolah macam harta itulah yang menentukan segala-galanya. Jadi sebab itu disebut di sini sebagai contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, bagaimana harta walaupun kita nampak boleh mempengaruhi orang lain, tapi Allah menegaskan dalam ayat 63 surah Al-Anfal itu, Allah menyatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah yang menyatukan, allafa ni ta'lif ni maksudnya yang menyatukan, yang merapatkan baina qulubihim, di antara hati mereka, yakni hati manusia yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, Allah kata, dan sekiranya engkau membelanjakan keseluruhan harta benda yang ada di bumi, ma allafta baina qulubihim, kamu tak mampu untuk nak menyatu padukan hati sesama manusia. Walakin Allah allafa bainahum, tapi sedarlah sesungguhnya Allah lah yang menyatukan hati manusia ini, ya, yang menyatu padukan hati manusia. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi maksudnya kita ni tuan-tuan, kita boleh cuba untuk persuade, kita boleh cuba untuk influence, kita boleh cuba untuk mempengaruhi, tetapi ingat, yang membuka hati manusia, yang menentukan keadaan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam konsep akidah, itu yang dinamakan sebagai hidayah. Jadi kalau kita sedar yang ini tuan-tuan, maka sebab itulah kita pernah bincang dahulu, ataupun mungkin dalam bab perniagaan nanti, bila bab berniaga, berjual beli nanti, mungkin perkara ini juga akan disentuh, ya. Hari ini contohnya, bila kita berniaga, kita nak promote produk kita, kita nak market produk kita. Jadi jangan sekali-kali kita gunakan cara yang bercanggah dengan peraturan syarak ataupun bercanggah dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita kena ingat bahawa yang akan membuka hati manusia untuk membeli produk kita bukan kerana kebijaksanaan kita mempengaruhi emosi mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka pintu hati mereka. Jadi kalau kita buat dengan jalan yang salah, contohnya menipu, kita bercerita dengan penipuan, fakta tentang produk kita, kita buat testimoni palsu tentang produk yang kita nak market, ini bercanggah dengan peraturan Allah, sebab Allah melarang untuk kita menipu. Tapi kalau kita buat juga bermaksud apa? Kita menganggap seolah-olah kebijaksanaan kita lah yang mempengaruhi orang untuk membeli produk kita. Maka disitulah yang kita bimbang. Akhirnya, apa yang kita perolehi, walaupun mungkin kita rasa disebabkan kebijaksanaan kita tadi, mereka fakta, menipu dan sebagainya, orang terpengaruh dan orang beli. Maka kita bimbang, hasil yang kita perolehi itu, Allah tidak berikan redanya, Allah tidak berkatinya, maka tidak mendatangkan manfaat untuk kita. Jadi kerana itu Allah tegaskan di sini, dalam mempengaruhi hati manusia ini, Allah kaitkan dengan apa? Dengan harta. Jadi sebab itu Allah kata, lau anfaqta ma fil ardi.
Kalau kamu belanjakan, infakkan keseluruhan harta yang ada di dunia untuk mempengaruhi jiwa dan hati manusia, ma'allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan mampu buat begitu. Karena apa? Karena yang akan menyatu padukan, yang akan mempengaruhi hati manusia untuk bertindak itu adalah Allah. Jadi kan itu, bila kita ikhlas dalam perniagaan, kita yakin dengan janji rezeki daripada Allah, kita buat sesuatu untuk mencari redha Allah, maka tuan-tuan, Allah akan bersama dengan kita. Allah akan sentiasa bantu kita. Jadi, jangan takut mungkin kita tak gunakan marketing, strategi yang canggih-canggih, yang hebat dan sebagainya, tapi kalau Allah kata kita ada rezeki, kita tetap akan dapat rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita selesai daripada bahagian pertama kitab kita ini, maka kita akan melangkah kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagian mengenai fiqh jual beli. Okey, fiqh jual beli. Sebab kita dalam sehari ini tuan-tuan, dalam hidup kita seharian, kita tak dapat elak daripada berjual beli. Okey, tak dapat elak daripada berjual beli. Sama ada kita pergi ke kedai, dan hari ini tuan-tuan dengan kecanggihan yang ada, kita boleh berjual beli secara atas talian, online dan sebagainya. Jadi benda itu berlaku secara rutin kita. Jadi sebab itu kita perlu faham dari segi peraturan kita, peraturan yang ditetapkan oleh syarak dalam urusan jual beli ini tadi. Jadi dalam permulaan itu, kalau kita lihat tuan-tuan, pengarang memulakan dengan satu mukaddimah, iaitulah mengenai kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kita ada akhlak. Tuan-tuan, Islam ni dia bukan hanya melibatkan hukum halal haram dalam bentuk hukum fiqh sahaja. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada 3 elemen penting. Yang pertamanya akidah, iaitu kepercayaan. Kemudian yang keduanya adalah syariah, yang melibatkan hukum halal haram, dan yang halal haram dalam proses. Tapi yang ketiganya tuan-tuan, iaitu akhlak ni. Akhlak ni juga ada isu halal haramnya. Cumanya kita tak gunakan istilah halal haram, tapi kita gunakan istilah terpuji, dikeji. Jadi makna bila kita katakan dalam akhlak ni ada perkara yang dikeji, bermaksudnya itu adalah melibatkan dosa. Jadi maksudnya dosa pahala itu juga melibatkan akhlak. Jadi kerana itu dalam bab jual beli ini, beliau nak tekankan bagaimana di antara syariat dan juga akhlak itu dia saling berkait rapat. Okey, kita hari ini mungkin dalam bab jual beli, kita banyak melihat dari segi aspek hukum yang menjadi asas, betul. Tetapi mungkin kadang-kadang kita lupa dalam bab akhlak ketika berjual beli. Jadi kerana itulah kita nak lihat dalam bab ini, beliau cuba menjelaskan kepada kita bahawa dalam hukum jual beli, dalam transaksi jual beli itu sebenarnya ada perkara-perkara yang melibatkan, yang kita sebutkan tadi itu halal haram tadi. Yang melibatkan halal haram. Okey. Jadi dia kata di sini, sebab itulah dia kata kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, maka ketaatan kepada Allah dan juga ittiba', mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara asas yang tidak boleh kita elakkan. Okey, mengikut jejak langkah Rasulullah supaya kita dapat mengharapkan ganjaran daripada Allah di setiap urusan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Dan budi pekerti menjadi asas yang penting bagaimana Islam itu disebarkan. Jadi sebab itu kita tengok tuan-tuan, kalau dari segi sejarah, kita dapati bahawa salah satu daripada ruang bagaimana Islam datang ke Nusantara adalah melalui para peniaga yang mereka datang untuk berniaga. Dan dalam perniagaan itu, mereka menunjukkan akhlak Islam. Jadi kan itulah akhirnya kita dapati bahawa masyarakat di sini menerima ataupun dapat melihat keindahan yang ada dalam Islam. Maka di situlah kita kata pentingnya dalam urusan jual beli itu, dia menjadi satu ruang untuk kita nak menunjukkan bagaimana akhlak yang diajar oleh Islam kepada orang lain. Khususnya apabila kita berurusan dengan orang bukan Islam. Sebab itulah saya rasalah masa kita baca kitab Matla'il Badrain dulu tuan-tuan, saya rasa mungkin saya pernah sebut dalam isu ini. Kita zaman kecil-kecil dulu, kita pernah dengar ada orang kata mencuri kedai Cina tak apa. Ataupun mudahnya kita kata mencuri di kedai bukan Islam tak apa.
Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita perhalusi, sebenarnya itu adalah pandangan yang salah. Ya, yang dibenarkan mencuri harta milik orang bukan Islam ini, yang pertamanya adalah golongan yang harbi. Maksudnya orang bukan Islam yang memerangi Islam dan Muslim. Satu. Kemudian yang kedua, yang dibenarkan untuk kita mengambil harta mereka itu adalah ambil dengan cara yang boleh melemahkan mereka. Contohnya merampas. Kalau contohnya berlaku peperangan, tentera Islam pergi rampas harta milik mereka yang menjadi ghanimah akhirnya. Akhirnya orang kafir harbi ini tadi jadi lemah kerana harta mereka dah hilang. Itu yang dibenarkan oleh syarak dengan tujuan untuk melemahkan. Tapi kalau sekadar pergi curi sikit-sikit, curi barang, masuk poket dan sebagainya di kedai milik bukan Islam, maka tuan-tuan, itu juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Jadi kita kena faham, tunjukkan akhlak yang baik dalam berurusan. Sebab itu kita tengok Nabi berurusan dengan orang bukan Islam. Contoh kalau kita pergi dalam perbincangan fiqh, bila pergi masuk bab masuk bab ar-rahnu, gadaian. Rasulullah pernah menggadaikan baju perang, baju besi milik baginda kepada seorang Yahudi. Jadi menunjukkan bahawa tak ada masalah untuk kita nak berurusan, bermuamalah dengan orang bukan Islam dalam melibatkan isu harta ini tadi, selagi mana kita patuh kepada peraturan syarak. Bahkan ia menjadi ruang untuk kita menzahirkan keindahan yang ada di dalam syariat Islam ini tadi. Okey, jadi sebab itu kita kena jaga. Jadi kerana itu dalam hal inilah kalau kita tengok tuan-tuan, pengarang dalam mukadimah ini dia tekankan tentang apa? Menjaga akhlak Islam dalam urusan jual beli. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi beliau memetik, dia kata apa? Pandangan daripada Dr. Atullah Al-Muslih dan juga Dr. Salah As-Sawi. Dia kata Islam sangat menekankan akhlak yang mulia dan juga ketika mana berlakunya jual beli. Apabila dua ataupun lebih Muslim itu saling bertemu merupakan sebab apa tuan-tuan? Dia dalam jual beli ini, prinsip asas dia sebenarnya usaha untuk kita realisasikan ayat Al-Quran yang merupakan satu tuntutan daripada Allah kepada kita, iaitulah wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong, bantu-membantu di atas perkara takwa, atas perkara yang baik. 'Alal birri wat taqwa, atas berbuat kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu bertolongan ataupun bantu-membantu dalam melakukan perkara dosa dan juga permusuhan. Kerana jual beli ini tuan-tuan, kita sebagai penjual membantu pembeli memenuhi keperluan mereka. Ini yang kita selalu tekankan berapa kali dah saya tuan-tuan tuan-tuan masih ingatlah kita buka kitab ni dulu pun ada perbincangan tentang perkara itu. Jadi maknanya kita sebagai penjual membantu pembeli yang tak mampu nak buat sendiri. Okay, kita pembeli dia tak mampu nak jahit baju sendiri. Jadi kita jual baju untuk dia. Begitulah juga sebagai seorang pembeli, apa bantuan kita kepada penjual supaya pelaburan yang telah dikeluarkan oleh penjual tadi untuk beli barang, kemudian dia markup, kemudian dia jual, ada keuntungan. Maka dia boleh kembangkan perniagaan dia kerana adanya bantuan daripada customer. Jadi konsep jual beli ini adalah konsep ta'awun yang dituntut oleh syarak. Jadi kerana itu dia mestilah berteraskan kepada albir, berbuat baik, at-taqwa, takut kepada Allah, maksudnya menjaga perintah, menjaga larangan, menjaga hukum hakam yang ditetapkan oleh syarak yang bersumberkan daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kerana itulah urusan jual beli, kalau kita ikut peraturan syarak tuan-tuan, kita akan dapat pahala daripada Allah. Walaupun kita jual, kita ambil untung, tapi kita tetap dapat ganjaran kalau kita buat dengan cara yang memenuhi tuntutan syarak dari segi hukum dan juga akhlak. Begitu juga pembeli tuan-tuan, kita beli, kita tetap dapat pahala, kita tetap dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, di sinilah kalau kita tengok dari segi perbincangan daripada pengarang ni tuan-tuan, beliau tekankan tentang kepentingan ataupun nilai akhlak mulia yang perlu ada dalam diri kita, termasuklah dalam urusan jual beli, yang mana saya tak naklah baca panjang-panjang. Tuan-tuan boleh bacalah yang ini, bahagian yang ini, kerana kita tak ada masa yang panjang untuk nak menamatkan kitab kita ini.
Tapi tuan-tuan, beliau tekankan pada peringkat awal itu tentang pentingnya untuk kita menunjukkan akhlak yang mulia, kerana akhlak mulia kita sesama manusia itu juga dia akan menjadi penentu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berurusan quote and quote dengan kita. Kalau kita mudah bertolak ansur dengan orang, Allah juga akan mudah bertolak ansur dengan kita. Ya, kalau kita menyusahkan dalam urusan kita dengan orang lain, maka tidak mustahil Allah juga akan menyusahkan urusan kehidupan kita. Jadi itu adalah anak kunci bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada kita. Jadi sebab itu dalam permulaan bab ini, tuan-tuan, bagaimana akhlak Islam itu penting untuk kita praktikkan dalam urusan jual beli. Okey. Dan kemudian, tuan-tuan, kita lihat juga di sini bagaimana tuan-tuan boleh buka kepada muka surat 67, yang saya rasa daripada muka surat 61 sampai 66 itu tuan-tuan boleh bacalah, ya. Sambil-sambil ni saya nak pergi kepada 67, iaitu hadis yang secara direct yang kita katakan bercakap dengan yang berkait dengan bab jual beli ini, iaitu yang Nabi kata al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Kata Nabi, dua orang yang melakukan jual beli boleh saling menyatakan pilihan sebelum mereka berpisah. Ini kalau tuan-tuan buka dalam bab jual beli dahulu, ketika mana kita baca kitab Matla'il Badrain itu, dalam bab jual beli, iaitu ada tajuk yang bicara tentang khiyar. Khiyar ini maksudnya satu tempoh bertenang untuk kedua-dua pihak, sama ada penjual ataupun pembeli, membuat keputusan muktamad sama ada meneruskan jual beli ataupun membatalkan. Jadi Nabi kata dua orang yang berjual beli, maknanya sama ada penjual ataupun pembeli, bil khiyar, mereka ini ada pilihan untuk buat keputusan muktamad ni tadi, sama ada nak teruskan ataupun nak patah balik. Malam yatafarraqa, selagi mana mereka belum berpisah. Au qala hatta yatafarraqa, ada satu riwayat juga yang menyebut hatta selepas daripada mereka berpisah pun. Jadi sebab tu kalau kita tengok khiyar ni dia ada tiga jenis kan, ada khiyar majlis, dia ada khiyar aib, dan juga ada khiyar yang dipersetujui. Kita bagi tiga lah, ya, ada tiga bentuk. Khiyar majlis ni selagi mana berada di tempat itu. Kemudian khiyar aib ni kalau sekiranya ada kecacatan pada barangan yang dijual itu. Ataupun yang ketiganya khiyar syart, berdasarkan kepada persetujuan bersama di antara kedua-dua pihak itu. Ya, dengan syarat-syarat tertentulah bagi setiap jenis khiyar itu tadi. Jadi Nabi kata, maknanya setiap orang itu selagi mana mereka ada ruang untuk khiyar itu, mereka diberikan hak oleh syarak. Ya, okey. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau sekiranya kedua-dua penjual dan pembeli tadi itu bercakap benar, wa bayyana, dan juga berterus terang. Berterus terang ni maksudnya kalau barang kita ni ada defect, kita cerita saja. Kalau barang ni kita kata taklah orang kata hebat sangat, tapi maksudnya taklah terlalu teruk. Jadi kita transparent, kita secara orang kata jujur, kita mengatakan okey, kalau cuba begini-begini, ada maknanya efek begini. Jadi kita berlaku jujur, transparent, ya. Jadi kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima, kedua-dua mereka ini akan mendapat keberkatan, akan diberkati oleh Allah di dalam transaksi jual beli mereka ini tadi. Wa in katama wa kadzaba, tetapi kalau sekiranya katama ni maksudnya menyembunyikan. Dia tahu barang dia ni ada defect, tapi dia sengaja tak nak bagi tahu. Dia tahu benda yang dia nak jual ni ada kelemahan dia, tapi dia tak bagi tahu. Wa kadzaba, ataupun lebih teruk lagi, dia berdusta. Cerita, menipu. Okay, nak jual kereta contohnya. Kereta dia ada accident tapi dia kata zero accident. Okay. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan ataupun akan dicabut daripada jual beli tadi itu barakah. Jadi maksudnya kalau penjual tadi yang menipu, penjual yang menyembunyikan, maka kalau dia dapat untung daripada jualan itu, kata Nabi, Allah tak berkati keuntungan tersebut. Dan begitulah juga pembeli.
Maknanya kalau pembeli dia ada unsur penipuan juga, maka dia tidak akan diberkati apa yang dibeli tadi itu, apa yang dia peroleh itu tadi. So jadi sebab itulah kita kena mengamalkan akhlak itu tadi dalam berjual beli, kerana dia menyediakan ruang untuk kita mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan urusan jual beli. Sebab hadis-hadis yang di awal tadi itu mana menceritakan mana kita senyum bila kita berjumpa. Jadi kita sebagai seorang peniaga, sebagai contohnya, bila customer datang, kita senyum kepada dia. Maka senyum kita itu dapat pahala. Begitu juga kita sebagai pembeli pergi ke kedai, kita masuk ke kedai beri salam kepada peniaga, kita dapat pahala. Benda-benda yang kita nampak simple, kita nampak sebagai rutin harian, tapi sebenarnya membuka ruang kebaikan. Jadi sebab itu kita kata apa? Berjual beli ni tuan-tuan, dia adalah satu lubuk pahala bagi semua orang yang terlibat. Kalau sekiranya mereka menjaga hukum hakam, mereka menjaga akhlak yang diajar oleh syarak ni tadi. Okey, kemudian hadis yang lain berkait dengan jual beli ini, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang bersikap lapang dada apabila membeli, menjual dan juga mengutip hutang. Jadi maknanya ini akhlak yang diajar. Bila kita nak berjual beli, bila kita nak jual ataupun kita nak beli ataupun kita nak kutip hutang, Allah Nabi kata Allah merahmati rajulan samhan, bersifat apa kita panggil samhan ni diterjemahkan di sini sebagai lapang dada. Jadi maksudnya orang kata apa, mudah berkira lah. Mudah berkira. Contohnya bila nak jual. Okey, bila kita nak jual ni tuan-tuan, kita ada dia punya profit margin yang kita tentukan. Okey, modal RM10, kita nak jual katakanlah RM15 lah. Target kita, profit margin kita 50%, nak RM5 untung. Tiba-tiba ada orang datang mungkin nak beli benda itu, dia mungkin, yalah, kemampuan dia tak mampu nak bayar dengan RM15. Dia kata, boleh tak kalau saya nak minta kurang. Jadi kita pun, maknanya, okey, dengan selagi mana kita mampu untuk berikan, tanpa merugikan kita, kita pun boleh berlapang dada. Okey, tak apalah, saya bagilah RM13 ke ataupun RM14. Jadi maksudnya apa? Kita berlapang dada sebagai seorang penjual. Jangan kita menipu. Sebab kadang-kadang kita biasa dengar kan, ada orang kata dia jual RM15, orang minta boleh tak RM14. Oh, tak boleh. Modal saya untung 50 sen, padahal dia untung RM5. Tapi kerana nak mempertahankan profit margin tu, dia sanggup menipu. Jadi itu adalah perbuatan yang tak betul. Maknanya kalau dia boleh beri. Kalau dia tak boleh, jangan menipu. Cakap betul-betul, okey, saya tak boleh beri diskaun kerana harga yang ditentukan ni sudah fix. Tak apa, tapi jangan menipu tadi. Allah, kalau saya bagi ni rugilah, saya modal saya pun profit saya 50 sen je ni. Jadi itu menipu, tak boleh. Okey, sebagai penjual samhan. Wa idza ishtara, sama juga. Sebagai seorang pembeli. Maknanya kita sebagai seorang pembeli juga perlu berlapang dada. Contohnya bila kita pergi kadang-kadang, sebagai seorang pembeli memang kita kalau boleh nak minta supaya diberikan diskaun. Tapi kalau kita minta, penjual rasa tak boleh, tetapi kita rasa kita mampu bayar harga tersebut, maka apa salahnya untuk kita beli? Sebab tu tuan-tuan, ialah kita biasa beberapa kali kerap perkara ini viral. Sebagai contohnya, ada orang yang bila dia pergi ke peniaga-peniaga kecil yang berniaga di kaki lima, di pasar, tepi jalan dan sebagainya, dia tanpa segan silu dia boleh minta kurang harga. Tapi bila pergi ke kedai-kedai besar yang harganya tetap, dia tak pula minta diskaun. Masuk supermarket yang dah ada price tag apa semua sekali, dia tak pernah pula pergi minta untuk dikurangkan harga. Tapi kalau untuk peniaga tepi jalan, dia boleh sanggup, tergamak pula untuk dia nak orang tu jual RM10 nak minta RM7, RM8 dan sebagainya. Jadi maksudnya kita juga sebagai seorang pembeli mestilah ada sifat samhan itu tadi, maknanya bertimbang rasa. Okey, dan begitu juga wa idza iqtada, bila dia nak mengutip hutang. Jadi akhlak dalam mengutip hutang ni memang hutang tu hak kita, tapi kita juga perlu ada sifat timbang rasa. Kalau dia genuine, dia tak mampu lagi nak menunaikan janji dia untuk menyelesaikan hutang, maka apa salahnya kita berikan sedikit kelonggaran. Tapi bukan bermaksud kita kata orang yang berhutang itu boleh ambil ringan. Tak boleh. Tapi maksudnya sebagai pemiutang,
Islam menggalakkan kalau kita boleh beri kelonggaran, beri keringanan kalau dia dalam keadaan yang tak mampu untuk nak selesaikan, maka kita akan dapat pahala di situ. Kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Dan dia kata selain daripada akhlak yang mulia, penjual dan pembeli Muslim dilarang daripada melakukan interaksi dengan cara yang diharamkan oleh syarak. Jadi sinilah dia nak mula jelaskan sedikit elemen fiqh dari segi hukum tadi itu tentang transaksi yang diharamkan oleh syarak lah, yang ditegah oleh syarak. Okey, yang pertama, yang ni dalam kitab, kalau tuan-tuan ingat balik, ini mungkin ulang kaji balik daripada Matla'ib Badrain yang tuan-tuan dah baca dululah. Okey, yang pertama iaitulah dua perjanjian jual beli dalam satu urus niaga. Okey, dua perjanjian dalam satu urus niaga. Okey, contoh dia buat di sini, dia kata apa? Ahmad jual rumah kepada Jamal melalui kaedah bertahap. Maksudnya installment lah. Selama 10 tahun dengan harga 100,000. Kemudian Ahmad membeli semula rumah yang sama daripada Jamal melalui kaedah bayaran tergus dengan harga 70,000. Makna perjanjian jual beli yang kedua. Maka jual beli seperti ini adalah dilarang kerana ia adalah satu bentuk riba. Rasulullah SAW bersabda, man ba'a bay'ataini fi bay'atin falahu au kasuhuma awir riba. Sesiapa yang menjual sesuatu dengan dua perjanjian terhadap satu urus niaga, maka baginya harga yang paling rendah. Jika tidak, ia adalah riba. Okay, dia nak cerita tadi contoh sebut complicated sikit. Mudah aja macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jual satu barang. Okey, tuan-tuan nak jual satu barang. Tuan-tuan kata dekat pembeli, okey, saya jual, katakanlah tuan-tuan nak jual handphone. Saya jual kepada awak handphone ni, kalau awak bayar cash, saya jual 1,000. Tapi kalau awak nak bayar installment 3 bulan, saya bagi 1,200. Saya jual 1,200. Jadi kita, maknanya itu satu transaksi, satu yang kita panggil ijab, tawaran. Okey, saya jual kat awak handphone ni 1,000 kalau awak bawa cash, awak bayar cash, ataupun 1,200 kalau awak bayar 3 kali. Untuk tempoh 3 bulan. Jadi kawan tu pun, itu tawaran, maka ijab, dia kata, okey, tak apalah, saya beli dengan harga 1,200 lah, tapi saya bayar 3 kali. Maknanya 3 installment. Jadi maknanya, dua jual beli di situ. Ada harga 1,000, ada harga 1,200. Jadi maknanya, urus niaga yang sedemikian, hukumnya adalah haram. Jadi nak buat macam mana? Okey, kalau kita dalam mazhab kita Syafi'i, dia kena deal awal dulu. Sebab Islam membenarkan, maknanya kalau dari segi hukum, kalau kita tengok perbahasan fuqaha, maknanya mengenakan margin keuntungan yang lebih tinggi bagi bayaran installment ataupun bertangguh itu, kita faham kenapa dia perlu lebih tinggi. Sebab apa? Keuntungan itu akan diperolehi untuk satu tempoh yang lebih panjang. Maka kita kena ambil kira lah modal yang telah dikeluarkan oleh penjual dan sebagainya. Jadi atas dasar itu, maka dalam perbincangan fuqaha dibenarkan untuk berbincang. Okey, kalau awak nak telefon ni, saya boleh bagilah. Kalau awak nak bayar cash, saya boleh bagi harga 1,000. Sebab saya boleh beli terus handphone baru yang saya nak ganti. Kan contohnya begitulah. Tapi kalau awak nak bagi installment tu, saya nak kena cari duit lain lah untuk nak replace telefon ni. Jadi saya boleh jual dengan harga 1,200 lah kalau awak tangguhkan untuk tempoh 3 bulan. Jadi pembeli pun fikir-fikir, okey, tak apalah, saya pun tak mampu nak bayar cash 1,000, jadi saya bayar untuk 3 bulan 400 sekali saya bayar. Jadi maka transaksi itu dia mesti berlaku atas harga 1,200. Okey, saya jual lah handphone ni ke awak dengan harga 1,200. Walaupun ada mazhab yang mengatakan perbincangan awal pun tidak dibenarkan, tapi kita ambil kepada pandangan mazhab kita lah, dengan realiti, dengan practicality dalam pelaksanaan ataupun amalan pada hari ini, maka perbincangan awal tak ada masalah. Tapi bila pergi kepada transaksi, maksudnya kontrak, akad itu, ijab dan qabul itu, dia mesti melibatkan hanya satu harga sahaja, satu proses jual, satu transaksi sahaja. Okay. So itu tuan-tuan, perjanjian jual beli dalam dua jual beli dalam satu urus niaga. Yang kedua pula, transaksi yang diharamkan juga ialah jualan di atas jualan. Berdasarkan kepada hadis Nabi, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi hatta yabta'a aw yadhara.
Janganlah seseorang itu menjual di atas jualan saudaranya, sehinggalah pembeli melakukan pembelian ataupun dia meninggalkannya, maksudnya membatalkan. Okay, disebut sini contoh apa? Jika Sakinah sedang jual buku kepada Khadijah, tidak boleh ada orang lain datang pada saat itu juga untuk menjualkan buku kepada Khadijah. Daripada sudut yang lain, tidak boleh ada orang lain datang pada saat itu juga untuk membeli buku yang sedang dijual oleh Sakinah kepada Khadijah. Mereka hanya boleh melakukannya setelah urusan antara Sakinah dan Khadijah itu selesai, tanpa dibezakan sama ada Khadijah membeli buku tersebut ataupun tidak. Pengecualian diberi kepada bentuk urus niaga yang sememangnya dilaksanakan secara persaingan seperti lelong dan juga pengeluaran tender projek. Okey, dia macam ni. Dalam perjanjian di atas, maknanya jualan atas jualan ni, dia hukum dia sama. Macam mana pertunangan, khitbah. Okey, contohnya seseorang itu dia pergi meminang ataupun dia pergi berkahwin dengan tunang orang. Katakanlah A ni, perempuan ni, A ni dia dah bertunang dengan B. Tiba-tiba C ni dia pergi, maknanya masih tempoh pertunangan masih lagi berlaku, dia terus pergi jumpa dengan keluarga perempuan supaya keluarga ni batalkan pertunangan dengan B, kemudian dia kahwin dengan A ni tadi. Maka perbuatan itu adalah haram, tapi nikah sah. Jual beli ni juga sama. Jadi antara A dan B ni tadi, kita kata dalam urusan contoh yang diberi sini tentang jual beli buku. Mana A dan B ni, dia gunakan nama apa tadi? Sakinah dengan apa? Sakinah dengan Khadijah. Jadi maksudnya mereka sedang deal. Jadi mereka sedang deal tadi itu, katakanlah Sakinah dengan Khadijah, di tengah-tengah tu Zainab. Jadi Zainab datang di tengah tadi menyebabkan transaksi Sakinah Khadijah ni terbatal begitu saja, maka jual beli itu sah, tapi hukum perbuatannya berdosa. Hukum perbuatannya adalah berdosa. Jadi maknanya, sebab itu kita katakan tadi itu, berkahwin dengan tunang orang, hukum perkahwinan itu sah, akad itu sah, tetapi perbuatan itu berdosa. Jadi sudah tentulah, cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana sebuah rumah tangga yang terbina secara melakukan dosa kepada Allah, agak-agak akan dapat keberkatan ataupun tidak, wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Jadi begitu juga di sini. Maknanya apabila antara A dan B sedang deal, kita katakan, maknanya mungkin B nak jual sesuatu kepada A. Jadi maknanya tidak boleh C datang menawarkan kepada A mungkin benda yang sama ataupun mungkin benda yang lain. Contohnya kita B offer kereta. Dia nak jual kereta Proton. C datang jumpa dengan A offer nak jual kereta Honda. Jadi kita kata ni dua produk berbeza. Tak boleh. Sebab kita kata A ni belum buat keputusan kepada B ni tadi. Jadi bila C datang walaupun dengan produk yang berbeza, tetapi ialah tadi kita kata kereta, brand yang berbeza, tapi dia tetap akan mempengaruhi yang berkemungkinan B tadi itu akan berubah fikiran, tak nak lagi membeli daripada apa yang ditawarkan oleh A. Jadi kerana itu dia kena settlekan dulu. Biar A dan B ni settlekan. Muktamadkan sama ada proceed ataupun batalkan. Barulah kita bila dah selesai tu, barulah C tadi boleh approach. Sama walaupun tadi kita kata cerita Sakinah dengan Khadijah ni buku. Mungkin buku yang ditawarkan oleh Zainab ni buku lain. Tapi dia tetap akan mempengaruhi Khadijah tadi sama ada nak beli ataupun tidak buku daripada Sakinah tadi. Jadi kerana itu maksudnya kena berhati-hatilah, maksudnya kita jangan. Tapi dia kata pengecualian itu untuk perkara yang dilakukan secara persaingan. Contoh dia kata macam lelong. Walaupun lelong ni kalau kita tengok, saya cenderung kepada pandangan yang mengatakan lebih baik suatu barang yang nak dijual secara lelong ini dibuat secara sulit. Okey, contohnya macam, ialah kita tuan-tuan biasa tengok auction yang dibuat. Walaupun dalam kalangan fuqaha mengatakan sebabkan itu satu uruf kebiasaan yang diamalkan dan diterima, maka dibenarkan. Tapi saya lebih cenderung kepada, sebab kita juga melihat kepada isu akhlak yang dibangkitkan di awal tadi, maka lebih baiklah dibuat secara sulit. Maksudnya kita ada satu barang yang nak dilelong, okey, so semua orang boleh tengok, semua orang boleh value berapa, okey, lepas tu berapa yang dia rasa bagi dia adalah sesuai, maka nyatakan.
harga yang dia nak tawarkan untuk membeli tadi itu secara sulit. Dan kemudian pihak yang nak menjual tadi dia boleh pilih. Okey, dia boleh pilih. Secara ini. Sebab kadang-kadang, yalah kalau kita tengok dalam cerita kan, okey, saya 10,000. Kawan ni pun bila kawan ni, okey, 10,000, 50. Jadi yang kadang-kadang isu Islam, kenapa Islam larang macam ni tuan-tuan? Mudah aja. Dia untuk mengelakkan perbalahan dan permusuhan. Sebab pendekatan Islam ni dia adalah mitigate the bigger issue. Maksudnya untuk mengelakkan risiko isu yang lebih besar. Sebab dia boleh bawa pergaduhan. Macam tadi berkahwin. Kenapa diharamkan untuk berkahwin dengan tunangan orang? Kerana dia boleh membawa kepada perbalahan yang mungkin bermusuh 7 keturunan. Maka begitulah juga dalam bab jual beli. Jadi maknanya kalau dibuat secara terbuka macam tu, dia mungkin membawa kepada apa? Membawa boleh maknanya possibility membawa kepada permusuhan. Jadi kerana itu Islam pendekatan dia, okey, nak tutup ruang, buatlah dengan cara yang lebih selamat. Jadi sebab itu saya cenderung lelong itu walaupun ada pendapat fuqaha yang membenarkan untuk dibuat secara terbuka, tapi saya lebih cenderung gunakanlah secara sulit yang mungkin lebih baik. Macam hari ini kita boleh guna sistem online. Okey, boleh sistem online. Masuk siapa yang ni key in saja. Lepas tu akhirnya result akan keluar. Dan begitu juga kata tender project. Tender project ni kalau kita tengok kebanyakannya adalah secara tertutup lah. Itu tak ada masalah lah. Okay, siapa yang berminat, maka dia boleh buat costing tersendiri, dia boleh buat anggaran dan sebagainya. Jadi dia masuk. Jadi nyatakan dan pihak yang nak menawarkan tender, pihak yang nak melelong ni tadi, dia nilai lah. Berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang digunakan untuk nak jual kepada siapa ataupun nak berikan tender itu kepada siapa. Okey, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga adalah orang tengah. Okey. Orang tengah ni dia bukan perkara yang dalam bahasa Arab dipanggil simsar. Broker. Okey, dia bukan secara mutlak dilarang. Tetapi yang dilarangnya ialah apabila mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan ni contohnya kalau kita tengok dalam konteks ini adalah hadis yang selalu ataupun bila dibincangkan tentang hukum simsar ataupun orang tengah ni, dia biasa merujuk kepada hadis di sinilah yang disebut dalam muka surat 71. Yang mana Nabi kata la yabi' hadirun libadin da'u an-nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Janganlah orang bandar menjualkan barangan orang luar bandar. Biarkanlah manusia supaya Allah biarkanlah mana manusia ini berurusan sendiri, Allah akan merezekikan mereka, yakni melalui urus niaga di antara satu sama lain. Okey, contohnya macam inilah tuan-tuan. Kita pergi ambil barang daripada orang luar bandar di kampung, dusun durian dan sebagainya. Kita ambil dengan harga yang rendah. Tapi kita datang ke KL, datang ke bandar, kita jual dengan harga yang sangat tinggi. Kan saya pernah tuan-tuan saya mesti ingat pergi ke kampung di Tanah Merah. Di Pasir Mas, Kelantan. Saya pergi nak ziarah satu rumah. Jadi saya tengoklah ada orang sampai satu tempat tu dia ada macam tempat ni kemah macam bangsal begitulah. Ada beberapa orang tu ada satu lori besar. Jadi sampai rumah tu saya tanyalah siapa. Dia kata okey, itu adalah peraih yang datang ke kampung untuk beli buah dokong. Yang mana dia kata buah dokong ni kalau pergi kita yang petik daripada pokok pergi jual pada dia ambil 50 sen 1 kilo. Kalau dia datang ambil sendiri di pokok, dia yang pergi naik pokok ni apa semua, dia akan bayar 30 sen sekilo. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, di Kuala Lumpur ni buah dokong dan sebagainya jarang sangatlah kita boleh jumpa yang lebih rendah daripada RM5 sekilo. Ataupun mungkinlah kadang-kadang kalau musim yang agak banyak sangat mungkin kita boleh dapat 3 kilo RM10 lah. Mana RM3.5 lebih kurang 1 kilo. Itu tuan-tuan bayanglah, maknanya kalau RM3.5, kalau dia ambil itu dengan harga, kita katakanlah 50 sen 1 kilo. Bermaksud dia punya profit margin dia berapa persen dia. Hampir 7 kali ganda lah. Dengan 50 sen modal, RM3.50 harga jualan. Yalah, dia ada risk, dia ada cost dia, kita fahamlah. Tapi kalau kita kata tadi tu, ambil 50 sen jual, RM5 sekilo. Jadi maksudnya ambil dengan margin keuntungan yang keterlaluan oleh pihak peraih. Modal dia hanya 1 lori, lepas tu pergi tunggu
Ya, bagi duit, lepas tu datang ke KL, dia jual, tolak sana, tolak sini dan sebagainya. Macam-macam lah kita kata tadi. Maknanya tindakan yang bersifat menindas itu yang dilarang. Tapi kalau kita ambil itu dengan harga yang reasonable, dengan mengambil kira yang kita sebut tadilah kos, risiko, kerugian kalau buah, sebab dia bila dah orang tolak ni, dia kena bayar, dia bayar terus. Lepas tu dia datang ke KL ni belum tentu lagi jual itu ni dan sebagainya. Jadi kalau kita kata harga itu adalah reasonable, ya, logik, lepas tu kita katakan tidak menindas, maka syarak membenarkan, tidak ada masalah. Bahkan kalau cara kita itu membantu pula. Contoh macam isu sekarang lah tuan-tuan, ya. Rakan-rakan kita di kampung yang memilih untuk menjadi petani ni tuan-tuan, tanam, buat ladang dan sebagainya, kadang-kadang mereka ada produk yang baik tetapi isu mereka adalah marketing, ya. Salur channel untuk mereka jual, pasarkan produk yang mereka hasilkan. Mereka tanam cili tapi tak tahu nak jual di mana. Ya, mereka boleh buat, boleh tanam, dapat hasilkan produk yang baik. Ya, tapi mereka tak tahu nak jual dengan baik. Jadi kita pergi jadi orang tengah ni untuk memborong daripada mereka dengan harga yang kita katakan balik modal ataupun yang memberikan keuntungan untuk mereka dengan harga yang baik, yang sesuai. Kemudian kita jual, kita juga ada profit margin kita. Maka itu tak ada masalah. Sebab itu termasuk dalam apa? Amalan tolong-menolong, membantu. Ya, mereka telah mengeluarkan modal, keringat, tenaga dan sebagainya. Jadi kita bantu memudahkan, itu baik. Yang tak dibenarkan tadi itu adalah apa? Kita menindas. Beli dengan harga yang sangat murah, sebab kita ada setengah orang mungkin dia tekan pula, dia kata kalau awak tak jual kat saya, barang awak ni akan rugi begitu saja, tak ada siapa nak beli. Jadi awak jual lah dekat saya. Jadi dia pun ambil, kemudian dia pula pergi jual dengan kita kata profit margin ataupun markup yang sangat tinggi. Jadi sebab itu dalam hal ini ada satu hadis yang lain, Rasulullah SAW menekankan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la talaqaw al-jalaba faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Janganlah kalian pintas seorang peniaga yang sedang dalam perjalanan. Siapa yang memintas dan membeli barangannya, maka apabila peniaga itu sampai ke pasar dan dia mendapati dia telah ditipu dengan harga dan dia berhak untuk memilih, yakni untuk membatalkan jual beli ataupun meminta jumlah harga yang sebenar. Okay, contohnya, dia pergi tunggu dekat tol di Gombak, dia tengok ada orang daripada kebun durian bawa durian datang nak jual di KL. Dia pun pergi tahan kawan tu. Dia kata, awak jual kat saya lah. Ya, awak pergi jual kat sana pun awak bukan tahu tempat mana orang nak beli. Lepas tu nanti kan kena rampas dengan PBT ke dan sebagainya. Awak jual kat saya, walaupun harga murah sikit tak apa, tapi awak dah terjamin, awak boleh balik tidur dah. Katakanlah dia beli harga sekilo RM1. Okey. Jadi Nabi kata, maknanya dia beli dengan harga sekilo RM1, dia pun pergi jual di pasar, di tempat yang dia tahulah di mana tumpuan orang. Katakanlah dia beli RM1, dia pergi jual di pasar RM15. Jadi orang yang jual tadi itu percaya kepada dakwaan dia, maka dia pun buat apa aku nak pening-pening, jadi aku jual lah, tak apalah. Sebab dia kata, kalau dia nak pergi jual sendiri, mungkin dia tak tahu tempat yang sesuai. Jadi tak apalah, nak mudah dia pun jual dekat kawan tu. Kemudian tetapi bila dia masuk ke bandar, pergi tengok kawan tu rupanya jual RM15 sekilo. Maka kata Nabi yang dikatakan fa'alaihi bil khiyar ni, maksudnya bila dia tahu macam tu, dia boleh buat keputusan, okey, rupanya awak jual sampai 15 kali ganda untung awak ambil. Jadi saya nak batalkan tadi, saya nak pulangkan balik, awak kena pulangkan balik buah durian yang awak dah beli daripada saya. Itu boleh diberikan hak berdasarkan kepada hadis Nabi di sini. Kerana apa tadilah? Kerana menindas tadi itu. Menipu, menindas. Dia kononnya orang luar bandar ni tak reti nak berniaga, nak berjual di bandar, jadi dia pun tipu macam tu. Jadi itu dibenarkan, diberikan hak. Maknanya syarat membenarkan. Okey, kita pergi kepada masalah sikit lagi. Kita pergi kepada yang keempat, menyorok barang jualan. Ataupun istilah, kadang-kadang kita gunakan istilah dalam bahasa Arab kita panggil ihtikar. Dalam bahasa kita ni monopoli lah. Okey, menyorok barang jualan ni ialah melibatkan barang-barang keperluan manusia, keperluan asas. Okay, contoh macam dululah, kalau tentu tengok satu ketika dahulu, barang-barang contohnya macam gula, minyak masak, dia kadang-kadang harga tu berlaku turun naik. Jadi masa satu ketika dulu tuan-tuan, gula sebagai contohnya, mana bila dia tahu
kerajaan akan turunkan subsidi, maka harga gula ni akan jadi meningkat. Dia pun bila macam tu, dia tahu dia beli banyak-banyak, dia simpan dalam store dia. Lepas tu bila dah naik harga, maka dia pun akan jual dengan harga yang lebih tinggi sebab dia tahu ada demand. Jadi orang yang buat sedemikian dengan sengaja, maka perbuatan itu adalah dilarang oleh syarak. Okey? Jadi dia sengaja menyorok tadi itu supaya dia boleh dapat keuntungan yang lebih. Dia boleh naikkan harga ataupun dia boleh dapat keuntungan lebih. Macam contoh macam gula dan sebagainya, itu kita tak boleh nak tentukan harga sendiri kan, sebab itu adalah barangan subsidi. Jadi cuma dia tahu bahawa harga akan naik. Jadi sebab itu menyebabkan dia simpan stok banyak tadi itu. Jadi itu perbuatan ihtikar yang kata Nabi, la yahtakiru illa khatib. Tidaklah seseorang itu menimbun harta jualan melainkan dia berdosa. Melainkan dia telah melakukan satu dosa bila dia ihtikar tadi, dia monopoli. Tuan-tuan, jadi itu adalah perkara yang keempat daripada bentuk jual beli yang dilarang oleh syarak. Kemudian yang kelima ni tuan-tuan adalah jual beli secara gharar. Gharar ni ialah satu bentuk jual beli yang mana berlakunya elemen tidak pasti. Maknanya kita jual suatu benda yang tidak pasti boleh dapat ataupun tidak. Tidak pasti benda itu baik ataupun tidak. Gharar ialah kesamaran dalam suatu urus niaga jual beli yang mana Abdullah bin Abbas telah menerangkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli al-gharar. Yang mana kesamaran jual beli itu menyebabkan dia menghampiri ciri-ciri perjudian. Kerana gharar dengan al-maisir ni dia ada. Macam contoh orang beli berjudi ni tuan-tuan, berjudi dia beli satu tiket judi sebagai contohnya, dia beli satu tiket loteri, belum tentu dia boleh dapat hadiah tadi itu. Jadi konsep gharar ni macam itulah. Dia beli sesuatu yang belum tentu dia boleh dapat. Okay, dan contoh jual beli gharar ini ialah apa? Jual beli barangan yang akan datang. Ini macam contoh future trading tuan-tuan. Future trading ni, tapi sekarang ni sudah ada model-model yang maknanya yang diubah suai supaya patuh kepada syarak lah, supaya patuh syariah. Jadi itu perbincangan yang mungkin agak lebih panjang lah tuan-tuan, tuan-tuan tentang future trading ni. Macam melibatkan CPO, crude palm oil, even dalam petrol dan sebagainya adalah. Future trading ni ada perbincangan panjang dia lah tuan-tuan. Okay. Dia kata contoh seperti memberi hasil tanaman untuk setahun yang akan datang. Padahal wujud kesamaran sama ada tanaman tersebut mampu mengeluarkan hasil ataupun tidak. Ini contohnya macam kita pajak pokok lah. Ini kalau kita nak pergi kepada contoh tradisional, ada orang dia pergi pajak pokok, tuan-tuan. Tuan-tuan faham istilah, kalau orang yang biasa duduk di kawasan kebun, dia tahulah. Ada orang daripada luar datang pajak pokok. Musim dah ni, dia tengok bunga ni, okey, pokok ni saya ambil RM200. Pokok ni saya ambil RM500. Padahal dia tak tahu, memang sekarang nampak bunga banyak. Tapi nanti, contohnya, dia ada possibility bunga tadi boleh gugur. Maka menyebabkan orang yang bayar harga RM200 tadi tu, mungkin hasil dia dapat RM30, RM50 saja. Kan, kadang-kadang disebabkan oleh cuaca, kadang-kadang disebabkan oleh makhluk perosak dan sebagainya. Jadi sebab itu tak boleh. Jadi jual beli secara menggunakan istilah, bukan dia pajak sebenarnya, tapi cuma itu adalah term yang diguna pakai oleh masyarakat selama ini. Dia panggil pajak pokok. Dia beli semua sekali. Dia kata okey, satu pokok ni saya beli 200. Padahal dia tak berbuah lagi pun. Tapi kalau beli itu dia pergi tengok buah yang dah masak. Okeylah, saya nak beli semua buah ni RM200. Dia tak pergi kepada for detail lah. Dia bukan pergi kira satu-satu buah tu ditimbang, tak. Tapi dia beli itu secara orang kata apa, secara borong macam tu. Dan buah tu dah ada di pokok. Itu tak ada masalah lah. Tapi ini yang dikatakan pajak pokok ni, dia pergi tengok musim berbunga tadi tu. Sebab berbunga ni tu belum tentu, belum terjamin. Jadi itu adalah termasuk contoh jual beli gharar yang memudahkan untuk kita faham konsepnya. Okey, contoh lain dalam kehidupan moden kita hari ini, membeli produk insurans. Sebab produk insurans ni tuan-tuan, dia kontrak dia adalah beli premium. Jadi pembayaran balik premium apabila tempoh perlindungan itu berakhir. Jadi dia kata premium akan dibayar dengan kadar dividen 500 tahun sehingga tempoh perlindungan berakhir.
Maka di sini dah berlaku gharar kerana banyak kesamaran yang boleh berlaku dalam tempoh. Jadi maksudnya sebab apa beza insurans dengan takaful? Takaful ni tuan-tuan, kontrak ni bukan kontrak jual beli, kontrak dia adalah contribution, menyumbang ke dalam satu tabung. Tetapi kalau insurans konvensional, kontraknya adalah kontrak jual beli. Jadi itulah yang membezakan. Bagaimana kita nak beli sesuatu yang belum pasti. Jadi itu yang dikatakan unsur gharar di dalam kontrak. Jadi kerana itulah ulama contemporary majority mengatakan bahawa kontrak conventional insurance itu adalah kontrak yang tidak patuh syarak kerana ada unsur gharar itu tadi. Dan kemudian jual beli barangan yang belum ada. Seperti membeli 100 kg ikan daripada seorang nelayan. Dia baru naik bot nak turun pergi ke laut. Kita dah beli dah. Okey, saya nak beli daripada awak 100 kg ikan kembung contohnya. Padahal dia belum pergi ke laut lagi. Tak boleh. Ya. Kerana belum pasti dia boleh dapat ataupun tidak. Dan kemudian yang ketiga contoh disebut di sini ialah jual beli barangan yang ada tetapi tidak jelas. Contohnya itu juga gharar. Dia ada 10 buah kereta. Dia pun kata ke kawan dia, okeylah saya nak jual 3 buah kereta dengan harga 50,000. Dia tak tunjuk yang mana, dia tak specify yang mana satu. Okeylah, saya nak jual 3 kereta ni dengan harga 50,000. Jadi jual tanpa ditentukan yang mana secara spesifik. Jadi itu adalah jual beli yang ada unsur al-gharar tadi tuan-tuan. Ya, jadi ini juga contoh bentuk transaksi yang dilarang oleh syarak. Yang keenam, jual beli najis, bukan najis ni tuan-tuan dalam ejaan bahasa Arabnya ialah nun jim shin, najis. Jadi ini juga dilarang. Jadi insya-Allah yang ni kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datanglah insya-Allah tuan-tuan okey, jadi kita berhenti setakat ini tentang jual beli yang dilarang. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Saya tanda dan sebab saya tengok tadi ada beberapa soalan untuk kita respon kepada persoalan itu insyaAllah. Okey, hari ini. Baik, kita pergi kepada soalan yang dikongsi dalam chat. Okey, soalan. Okey, bagaimanakah kedudukan pembeli baja najis ayam dan digunakan untuk tanam sayur-sayuran untuk dimakan? Terima kasih. Okey. Yang saya sebut tadilah, isu membeli baja najis tadi itu, najis ayam tadi itu. Mana fuqaha kata kita tak boleh pergi transaksi kita tu atas dasar beli najis ayam. Tapi transaksi dia dua kemungkinan di situ. Maksudnya kita beli itu tak atas dasar yang kita sebut tanazul al ikhtisas. Penjual tadi itu, maksudnya pemilik geban ayam tadi, dia bukan jual najis ayam tapi dia mengenakan charge. Dia kumpul, dia packkan tai ayam ataupun najis ayam itu untuk dijadikan sebagai baja. Itu charge atas dasar upah dia buat kerja-kerja tadi itu tak ada masalah lah. Contohnya dia kata dia charge setiap beg 50 kilo dia ambil dan juga letakkan dalam paket, buat packaging tadi itu RM50. Okey, fine lah. Bukan jual, bukan jual. Ataupun yang kedua, kadang-kadang najis ayam ni dicampur dengan bahan lain untuk membolehkan ataupun untuk menjadikan dia sebagai baja. Bukanlah kita kata daripada tai ayam tu terus dijadikan sebagai baja, tapi ada campuran lain, dikomposkan dan sebagainya. Jadi itu sudah menjadi bahan lain dijual tu sebagai, contohnya kita kata baja organik daripada najis ayam sebahagiannya, itu tak ada masalah lah. Okay. Jadi tanaman sayur-sayuran untuk dimakan, maknanya letak baja daripada najis ayam itu tidak ada masalah. Ya, sebab ada perbahasan daripada fiqh pun bila pergi dalam bab najis tu, kerana dia berubah menjadi benda lain dah. Maknanya bila diletak di pokok sayuran tadi itu, yang pokok itu ambil daripada tai ayam tadi itu, dia bukanlah ain tai ayam itu, tapi mineral ataupun apa-apa bahan lah. Saya pun nak cerita bukan kepakaran saya, tapi maksudnya dia bukan ambil, bukan najis direct itu yang masuk ke dalam pokok sayuran itu tadi. Jadi tidak ada masalah. Okey, kedudukan jual beli mata wang kripto. Okey, cryptocurrency ni memang buat masa ini belum ada satu fatwa yang kita katakan yang satu
maka maknanya masih ada ulama yang menerima dan masih ada ulama yang menolak. Kerana mereka menganggap dia, adakah cryptocurrency ni terjamin keselamatan seperti mana mata wang fizikal? Okey, mata wang fizikal. Jadi maknanya, contohnya mata wang fizikal ni kalau kita ada duit tu kita pergi letak di bank terjamin selamat. Kripto ni kita simpan dalam sistem. Jadi katakanlah kalaulah sistem itu kena hack sebagai contohnya, ataupun kalau kita ada account kita kena simpan password, tiba-tiba password kita lupa ataupun password tak ingat, ataupun kita mati tanpa sempat kita beritahu password kepada waris kita dan sebagainya. Jadi macam mana benda itu macam mana pemilikan perkara itu boleh berlaku? So itu antara persoalan dibangkitkan oleh para ulama yang tidak menerima cryptocurrency ini tadi. Tetapi yang menerima pula, mereka mengatakan bahawa tidak ada masalah sebab cryptocurrency ini dia bukan mata wang yang diguna secara meluas. Kita boleh beli. Sebab dia contohnya macam kita pergi dekat supermarket, kita beli dia panggil kupon, bukan dia panggil kupon, voucher. Kan kita contohnya kita ada kawan ataupun anak buah kita nak kahwin, kita tak nak bagi cash tapi kita pergi beli voucher dekat IKEA, dekat Jasco dan sebagainya. Kita beli voucher tu, kita beri hadiah kepada anak buah kita. Jadi padahal voucher itu kita kata dia hanya laku di supermarket itu saja. Maknanya voucher IKEA hanya laku di IKEA saja. Jadi atas dasar itu maka boleh untuk kita nak berurusan itu tadi. Jadi maknanya bagi saya kena tengok dalam bab ini kita kena berhati-hatilah. Kerana kita pernah baca berita ada orang yang rugi cryptocurrency ni melibatkan ratusan ribu ataupun juta disebabkan oleh tadilah sekelip mata dia boleh hilang benda tu. Sistem kena hack dan sebagainya. Okay, kemudian soalan yang ketiga, sistem jualan langsung yang menggunakan sistem keahlian, membership dan agent, contohnya Amway, Causeway dan sebagainya, jelas hukumnya. Okey, sebab kalau macam Amway ni dia tidak ada masalah sebab kita jual produk yang jelas. Maksudnya Amway ada produk, cumanya kita nak jadi pengedar, nak jadi penjual, kita kena jadi ahli. Bila jadi ahli ni, maka kita diberikan keistimewaan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lepas tu kita boleh jual dan kita akan mendapat profit di situ dengan standard price yang ditentukan oleh syarikat. Kemudian dibuat pula sebagai sistem multi level sebagai contoh. Macam kalau single level tu tak ada masalah lah. Kita ambil contohnya dia ada percentage yang diberikan kepada kita atas sebagai keuntungan lah. Okey, tetapi kalau multi level sebagai contohnya, dia ada downline kita akan dapat commission. Itu tidak ada masalah sebab company memberikan insentif. Dia yang tak bolehnya ialah jenis pergi cari ahli, kita dapat bayar. Ahli itu maksudnya keuntungan. Sebab yang berlaku sekarang ni, kadang-kadang kita menaja ahli tanpa ada produk. Awak pergi cari 5 orang peserta, awak akan dapat sekian-sekian. Kemudian ahli downline awak tu pula bila dia cari orang lain, dia akan dapat, awak juga akan dapat tanpa jual apa-apa. Jadi itu adalah perbuatan yang salah lah pada sisi syarak. Tapi kalau ada produk yang clear, maksudnya walaupun dia akan mendapat margin daripada jualan downline dia tadi itu, maka syarak membenarkan. Maksudnya bila ada satu proses yang jelas di situ. Dari segi kita kata transparent lah dalam proses itu berlaku, maka dibenarkan, tidak ada masalah. Okey, tuan-tuan. Saya rasa itu saja soalan yang dikemukakan di sini. Saya open lah kalau sekiranya ada soalan lisan daripada tuan-tuan. Kalau sekiranya ada. Ada soalan tuan-tuan? Okey, kalau tak ada, saya rasa kita berhenti setakat itu. Untuk pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah dipanjangkan umur, kita akan jumpa pada bulan yang akan datang untuk kita sambung masih lagi dalam bab fiqh menjual beli. Fiqh menjual beli. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Wali.